Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam video pada kali ini cikgu akan share bagaimana nak differentiate ataupun membuat perbezaan bagi fungsi y equals to ax to the power of n. Kemudian kita akan belajar differentiation of the sum and difference of algebraic functions. Okey, ada dua perkara lah yang akan ditekankan dalam bahagian untuk subtopik inilah. Ini adalah subtopik yang kedua. Okey, kita teruskan. Ini cara mudah untuk differentiate lah. Kita tak perlu menggunakan first principles lagi, dan kita juga tak perlu menggunakan kemahiran gradient, find the gradient of tangent, menggunakan kaedah mencari gradient of the chord lah. Jadi senang sahaja kalau kita diberi untuk yang pertama ini, apabila kita diberi satu equation yang berbentuk satu constant, y equals to satu constant, y equals to k, y equals to m, apa-apa sahaja huruf. Sebenarnya k, m tu adalah sebagai simbolik kepada constant, maka dy dx nya ialah kita akan dapat kosong. Okey, saya akan terangkan nanti kenapa macam ni. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya bagi y equals to 7. So dy dx nya adalah bersamaan dengan kosong. Even kalau kita diberi y equals to 1,000,000 sekalipun, maka dy dx nya adalah bersamaan dengan kosong. Okey, mesti ada sebab boleh jadi macam ni. Yang seterusnya adalah kita tengok contoh yang kedua, di mana diberi y equals to ax to the power of n. Okey, apabila kita diberi bentuk yang seperti ini, maka dy dx nya ialah, dy dx nya akan jadi equals to n akan turun ke depan mendarab dengan a. Okey, kuasa n tu akan mendarab dengan a, dan okey, x akan stay macam biasa, tetapi kuasa n tadi akan berkurang sebanyak 1. Itu adalah dia punya deduction lah bagi formula ni lah, bagi pembezaan seperti ini. Okey, sebagai contoh, kalau saya bagi y nya, contoh yang pertama, y adalah 3x kuasa 2. So dalam kes ini dy dx, jangan lupa tulis dy dx sebab kita dah tukar daripada y kepada dy dx. Jadi yang ni dia akan jadi 2 darab dengan 3. Okey, dan x stay macam biasa, cuma kuasa x iaitu 2 akan berkurang sebanyak 1. Kecil ke? Jadi bila macam ni, okey, kita boleh terus selesaikan 2 darab 3, sebab 3 tidak mempunyai kuasa apa-apa, dia kuasa 1. So boleh darab macam biasalah antara 2 dengan 3. So kita dapat 6. Okey, 6x to the power of 1. Kalau macam ni kita tak payah tulis pun 1, tunjuklah macam pro sikit kan. So 6x. Okey, seterusnya contoh y equals to 1/2 x to power of 3. Okey, bila jadi bentuk yang macam ni sama jugalah, kita kena turunkan dulu kuasa 3 ni, akan turun ke depan, dia akan darab dengan 1/2, dan x kuasa 3 tolak 1 bermakna kita ada 3/2 x kuasa 2. Okey, saya terangkan balik untuk constant y equals to k. Okay, untuk constant y equals to k, dia akan jadi bentuk dia seperti ini. Sekejap. Okey, dia akan jadi macam ni lah bentuknya, sebab k tu tak ada kuasa kan. Ada kuasa x, tak ada x, dia akan jadi macam ni. Sebenarnya dia jadi gini, y equals to kx to the power of 0. Bila x kuasa kosong, dia sebenarnya bersamaan dengan k darab 1.
Sebab X kuasa kosong, apa-apa saja huruf number yang berkuasa kosong akan menghasilkan nilai 1. Okey. Bila macam ni, X kuasa kosong, kosong akan turun ke depan dan bila dy dx, dia akan jadi kosong darab K, X kuasa kosong tolak 1. Tapi disebabkan oleh kosong darab dengan K, nilai X kuasa negatif 1 ni dah tak diguna lah, tetap akan jadi kosong juga. Sebab itu untuk differentiation bagi apa-apa sahaja constant, nilai dia akan menjadi kosong. Okey, yang seterusnya ialah kita tengok bentuk bagi yang hasil tambah bagi setiap bagi apa dia tulis tadi, algebraic functions. Algebraic functionnya adalah seperti ni. Kita ada fx, okey, dia akan jadi p prime x. Okey, f prime x adalah perwakilan bagi differentiation of fx. Kalau y, differentiation dia akan jadi delta pula, dy dx. Kalau fx, dia akan jadi f prime x equals to p prime x tambah atau tolak q prime x. Okey, saya akan tunjukkan contohlah fx. Saya bagi fx saya ialah ni, contoh yang pertama. Okey, bersamaan dengan 5x kuasa 2 tolak 7x tambah 6. So kita kena factorize pula. Kita kena differentiate setiap satu sebutan, setiap terms yang ada. Maka untuk terms yang pertama dia akan jadi 10x kuasa 1, iaitu 10x saja, tolak dengan 7. Kalau 7x ni apabila kita nak differentiate dia akan jadi 7x kuasa 1 tolak 1 kan. Okey, sebab 1, okey, bila kita darab dengan 7 dia akan jadi 7 jugalah. Dan 1 tolak 1 akan jadi kosong, bermakna 7 darab dengan x kuasa kosong. Okey, 7 darab dengan x kuasa kosong bermakna 7 darab 1. So dia akan jadi 7. Dan 6 ni akan jadi tambahan kosong. Kita tak perlu tulis lah, tambah dengan kosong. Okey, kita cuba lagi contoh lain. Contoh yang kedua, f prime x sama dengan 3/2 x kuasa 2 tolak dengan tambah dengan 5x tolak 3/x kuasa 2 tolak 3/x sajalah. Okey, so kalau kat sini dia akan jadi turunlah macam biasalah. 2 darab dengan 3/2 x kuasa 2 tolak 1, iaitu kuasa 1. Okey, tambah dengan 5 sahajalah. Okey, nak tulis juga 5x kuasa 1 tolak 1. So akan jadi 5 darab dengan 1. So bila 5 darab 1 sama dengan 5 juga. Dan sebenarnya saya tulis ni salah. Sepatutnya fx yang ini equation asal dia ialah fx, dan kita differentiate baru kita akan dapat f prime x. Okey, dan satu lagi, macam mana nak differentiate yang ini? Okey, kalau kita nak differentiate case yang seperti itu, maka okey, tengok sini, 3/x adalah bersamaan dengan 3x kuasa negatif 1. Okey, so this is y. So dy dx dia dy dx dia akan jadi sama dengan negatif 1 darab 3 darab dengan x kuasa negatif 1 tolak 1. So dia akan jadi negatif 3x kuasa negatif 2. Boleh turunkan balik untuk positifkan kuasa x, dia akan jadi negatif 3/x kuasa 2. Okey, since tadi dia adalah tolak kat sini kan, dia kat mana? Kat mana? Kat sini tolak. So kita tolak dengan hasil differentiation kita negatif 3/x kuasa 2
maka penyelesaian dia ialah kita dapat 3x tambah 5 tolak 3. Tolak negatif positif. Tengok tu dah careless. Okey, 3 per x kuasa 2. Okey, itu sahaja untuk nota pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk semua anak didik. Senang saja sebenarnya differentiation ni, kena banyak buat latihan lah. Dan sepatutnya lah kita dalam keadaan sekarang ni dah berkurung, tak boleh keluar rumah, kena bersyukur sebab kita berpeluang untuk meneroka lebih banyak lagi ilmu. Dekat YouTube tu sangat banyak ilmu untuk mempelajari matematik, peringkat tinggi, di peringkat asas, peringkat basic, di peringkat sederhana, menengah rendah. Cuma nak dengan tak nak saja. Pilihan dia dah ada di tangan kita. Tapi apa yang hati kita pilih pada waktu sekarang ni, kita nak jadi ummah yang pandai ataupun ummah yang tertinggal di belakang. Kita tak tahu bila Allah akan hancurkan kita, bila Allah akan jemput kita untuk balik kepada Dia. Tapi sementara Allah pinjamkan nyawa untuk kita hidup ni, maka hiduplah dengan sebaik-baiknya supaya kita mati dengan sebaik-baik kematian. Jadi buatlah pilihan yang terbaik untuk hidup anak-anak didik semua. Cikgu mendoakan yang terbaik dan stay safe, jaga keselamatan diri. Jangan mengalah dengan wabak ni, banyak-banyak kembali bertaubat kepada Allah dan teruskanlah menuntut ilmu dan teruskan bercita-cita tinggi untuk kita bantu ummah kita di masa hadapan nanti. Sekian sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.